Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi, hari ini kita berpeluang bercakap tentang penulisan cerpen. Tentu pelajar-pelajar akan tertanya-tanya, apa itu cerpen? Cerpen dari segi maksudnya ialah cerita pendek. Bermakna di sini cerpen ialah akronim cerita yang dicampurkan dengan pendek. Cerpen, cerita pendek. Apabila sebut cerita pendek, bermakna cerita itu tidaklah panjang sebagaimana kita membaca sebuah novel. Novel itu lebih panjang dan lebih rencang. Apakah yang dikatakan sebagai cerpen itu? Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, ada watak dalam tu. Ada watak. Iaitu watak itu mungkin orang, mungkin binatang, mungkin buah-buahan. Tetapi kalaupun watak itu buah-buahan, watak buah-buahan itu bersifat seperti orang. Buah-buahan boleh bergerak, buah-buahan boleh bercakap. Kalau burung, kalau haiwan, burung boleh bercakap. Sebegitu. Bunga-bunga pun. Kemudian, yang menjadi persoalan sekarang, yang menjadi tanda tanya sekarang ialah apa perbezaan antara cerpen dengan cerita biasa? Yang ini menarik. Selalunya pembaca, khususnya pelajar yang belum begitu mendalam berkenaan dengan penulisan cerpen ini, menganggap bahawa cerpen dan cerita biasa itu sama. Sebenarnya tidak sama. Cerpen ialah satu cerita yang watak itu duduk dalam cerita. Bagi contoh, kita katakan hari masih pagi, aku membuka tingkap. Ketika itu angin masuk ke dalam bilik, tubuhku terasa segar. Itu cerpen. Tetapi kalau cerita biasa, dia macam ni je. Seperti begini. Pada suatu hari, saya bangun dari tidur. Selepas bangun dari katil, saya pergi ke tepi tingkap. Saya membuka tingkap itu. Dia macam begitu. Itu cerita biasa. Jadi di sini pelajar-pelajar dapat membezakan antara cerpen dengan cerita biasa. Sungguh pun begitu, untuk membina bakat seseorang penulis ataupun calon penulis seperti pelajar-pelajar, sudah tentulah kita tidak terlalu ketat, kita tidak terlalu rigid kalau dalam istilah yang tinggi untuk memberi makna cerpen ini. Bermakna pelajar-pelajar jangan risau, kerana pelajar-pelajar boleh saja menulis cerpen itu pada peringkat awal permulaan pelibatan diri. Pelajar-pelajar dengan bidang ini boleh saja memulakan penulisan cerpen itu seperti menulis cerita biasa. Tidak mengapa, asalkan itu cerita. Lama kelamaan, apabila pelajar-pelajar sudah berkarya, 1 karya, 2 karya, 3 karya, 4 karya, bahkan mungkin 10 karya, 20 karya, barulah pelajar-pelajar akan dapat menyesuaikan diri dengan kaedah penulisan cerpen yang sebenar. Jadi yang penting di sini ialah seseorang pelajar yang mahu berkarya, menulis cerpen. Pelajar itu jangan fikir karya ini terlalu sukar. Yang penting ialah tulis dulu. Tulis dulu apa-apa saja cerita yang ada kaitan dengan diri sendiri. Bermakna, kalaulah ditakdirkan karangan ataupun karya pelajar-pelajar hanyalah bersifat cerita biasa, tidak mengapa, boleh, atas faktor permulaan. Macam seperti kita nak melaksanakan ibadat-ibadat agama masing-masing. Bagi contoh agama Islam, yang penting kita sembahyang dulu. Kena ataupun tidak kena, itu kemudian kita dalam proses pembelajaran. Kita belajar dari satu tahap ke satu tahap. Kita belajar berwuduk,
dan sebagainya. Samalah dengan menulis cerpen. Bermula dengan kita bercerita dulu apa-apa saja. Yang penting kita menulis. Kalau kita tidak menulis, kalau pelajar tidak menulis, tidak akan terhasil cerpen. Yang pentingnya menulis. Tulis dulu. Baik. Apakah yang mahu ditulis? Apa yang mahu ditulis? Banyak. Pelajar-pelajar boleh tulis tentang diri sendiri. Boleh tulis tentang keluarga. Boleh tulis tentang haiwan kesayangan. Banyak. Termasuk dalam diri sendiri. Ini ialah minat masing-masing. Kalau pelajar seorang pelajar perempuan, mungkin anda boleh tulis minat anda dalam sukan permainan bola jaring. Ceritakan pengalaman anda menyertai pasukan sekolah dalam pertandingan bola voli peringkat daerah contohnya. Bagi contoh, waktu pertandingan hanya akan tiba kira-kira sejam saja lagi. Aku masih lagi di rumah. Di tangga aku mengikat tali kasut. Di hujung jalan aku melihat kawanku Syafiqah berbasikal sambil melambai tangan ke arahku. Jadi macam tu. Itu cerita tentang diri sendiri. Kalau minat bola jaring, pelajar-pelajar lelaki kalau berminat dengan bola sepak contoh, badminton contoh, pingpong, sepak takraw, lumba basikal, tulis. Itu pengalaman diri. Itu diri sendiri. Tapi bagaimana kalau yang tidak minat bersukan? Perkara lain tentang dirinya. Bercerita tentang dirinya, apa cita-citanya, bagaimana dia mahu mencapai cita-citanya. Itu pun boleh jadikan sebagai bahan untuk menulis. Tetapi biarlah menulis perkara yang dipikirkan sangat bermanfaat untuk dikongsi dengan pihak lain. Baik. Keluarga. Bagaimanakah kita mahu menulis cerpen yang berkait dengan keluarga? Sebagai contoh, kita ceritakan tentang keharmonian keluarga. Pengalaman berkemah di satu tempat dengan keluarga, pergi ke Sekayu dan sebagainya. Cerita apa yang berlaku di Sekayu, apa yang berlaku di di Tasik Kenyir semasa anda berkemah itu. Malam tiba-tiba laluan untuk keluar tiba-tiba mengalami kerosakan akibat ribut, sebagai contoh pokok tumbang, macam tu. Keluarga. Mungkin juga anda mahu bercerita tentang kehebatan ayah ataupun ibu anda dalam menguruskan keluarga. Bagaimana ayah dengan sikapnya yang tegas membentuk anak-anak dia pandai mengaji Al-Quran. Itu tentang keluarga. Mungkin juga boleh anda cerita tentang haiwan kesayangan. Itu pun bagus. Mungkin ada, bagi orang beragama Islam biasanya dia belajar suka memelihara kucing. Ada nama Tompok, ada nama Putih. Mula-mula anda berpindah ke rumah baru, tiba-tiba satu hari datang seekor kucing yang berwarna putih pergi ke rumah anda dan menggeserkan tubuhnya ke kaki anda. Tak mahu pulang-pulang, esok dia datang lagi. Entah siapa pemilik kucing itu, tidak tahu. Dia tidur di kaki 5 rumah anda, tepi tangga. Contoh, anda kesian melihatnya beri makan. Lama-lama dia tinggal situ seperti dia macam kucing anda sendiri. Kemudian datang lagi seekor yang lain. Contoh, kita bergaduh, kucing bergaduh. Contoh, itu sebahagian daripadanya. Mungkin juga bercerita tentang hal-hal lain. Guru, rakan-rakan di sekolah, program gotong royong kemasyarakatan.
Benar tak? Mungkin banyak. Tetapi kalau anda sudah biasa dengan kaedah menulis, dengan penulisan, mungkin anda akan nampak dunia itu lebih luas. Cerpen yang sebenar-benarnya, yang ditakrifkan oleh pemerhati-pemerhati ataupun pengkaji-pengkaji sastra. Itu kemudian. Buat masa ini, jangan fikir susah, ambil tindakan yang positif. Lihat penulisan cerpen ini perkara yang mudah. Ingat, yang penting ialah anda mengarang. Apalagi, apa dia? Mengarang. Jadi, jangan tangguh-tangguh lagi. Mengaranglah bermula sekarang.